Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Usama Abdullah bin Ishaq, nombor metrik 071508. Hari ini saya akan membahaskan berkenaan pemerintahan Khulafa' Ar-Rasyidin dari segi politik, ekonomi dan sosial. Khulafa' Ar-Rasyidin terdiri daripada Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib. Yang pertama ialah dari segi politik. Abu Bakar radhiyallahu anhu menekankan perpaduan umat Islam dan bertindak balas terhadap pemberontakan kabilah Arab. Pada zaman Umar Al-Khattab pula, beliau membangunkan struktur pentadbiran, memperkenalkan majlis syura dan bahagian pentadbiran wilayah. Seterusnya pada zaman Uthman bin Affan pula, beliau memfokuskan untuk meluaskan wilayah Islam dan menyeragamkan manuskrip Al-Quran. Dan yang terakhir pada zaman Ali bin Abi Talib pula, beliau menghadapi perpecahan dalam umat Islam selepas pembunuhan Uthman dan menghadapi perang Jamal dan Siffin. Yang kedua ialah dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi pula, pada zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau menegakkan keadilan sosial dan menyokong pengagihan kekayaan. Pada zaman Umar Al-Khattab pula, beliau melaksanakan dasar ekonomi yang mengehatkan kekayaan individu. Uthman bin Affan pula memfokuskan untuk pembangunan ekonomi, perdagangan dan perluasan wilayah. Dan pada zaman Ali bin Abi Talib, beliau memperjuangkan keadilan ekonomi dan melibatkan masyarakat dalam dasar ekonomi. Dan yang ketiga ialah dari segi sosial. Dari segi sosial, Abu Bakar radhiyallahu anhu menekankan kepentingan keadilan sosial dan memperkasakan masyarakat yang lemah. Umar Al-Khattab pula menangani isu sosial melalui dasar kewangan dan pendidikan. Uthman bin Affan pula mengutamakan pembangunan infrastruktur dan memperkasakan komuniti melalui projek pembangunan. Dan Ali bin Abi Talib pula memperjuangkan keadilan sosial dan menyelesaikan konflik dalaman dalam masyarakat. Pemerintahan Khulafa' Ar-Rasyidin mewujudkan asas yang kukuh bagi perkembangan Islam, membimbing ummah dengan prinsip keadilan, kebersamaan dan tanggungjawab sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan Naim bin Muhammad Azam, nombor metrik 070409. Saya daripada kumpulan 4 akan membentangkan serba sedikit berkaitan perbandingan kerajaan Abbasiyah dengan kerajaan Islam yang lain. Saya akan membandingkan kerajaan Bani Abbasiyah dengan kerajaan Umayyah. Kerajaan Umayyah, latar belakang kerajaan ini bermula pada tahun 661 Masihi apabila diasaskan kerajaan ini oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Nama Umayyah itu sendiri diambil daripada nama moyang kepada Muawiyah, yakni Umayyah. Kerajaan ini mencapai masa kegemilangannya pada zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz pada sekitar 717 hingga 719 Masihi. Kerajaan ini runtuh pada tahun 750 Masihi apabila khalifah terakhirnya Marwan bin Muhammad mati dibunuh oleh kelompok revolusi Abbasiyah. Dari aspek politik, kerajaan Umayyah telah mengubah corak pemerintahan umat Islam yang asalnya daripada sistem syura, yakni seorang khalifah dipilih berdasarkan kelayakan tertentu pada sistem monarki, yakni jawatan khalifah diwariskan daripada bapa ke anak dan seterusnya. Daripada aspek ekonomi, kerajaan Umayyah telah memperkenalkan mata wang dinar dan dirham bagi menggantikan mata wang kerajaan Byzantine
dan Parsi. Ini sekaligus dapat mengukuhkan ekonomi kerajaan. Selain itu, kerajaan juga telah menggunakan hasil kutipan cukai yang pelbagai, antaranya ialah zakat yang dikenakan terhadap umat Islam dengan kadar dan syarat tertentu, jizyah dikenakan kepada golongan bukan Islam, dan kharaj yakni cukai tanah yang dikenakan kepada umat Islam dan juga umat bukan Islam. Dari aspek sosial, kerajaan Umayyah dilihat mengamalkan diskriminasi kaum kerana kebanyakan jawatan penting kerajaan dilantik oleh kerajaan Umayyah kepada golongan Arab dan kaum kerabat kerajaan Umayyah. Namun begitu, bukan semua khalifah bersikap demikian, kerana Khalifah Umar bin Abdul Aziz melayan kaum Arab dan Mawali, yakni Arab bukan yakni Muslim bukan Arab, secara sama adil. Okay. Sekian, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Fakhrul Mukminin bin Roslan. Nombor metrik 069536. Hari ini saya akan menceritakan tentang Kerajaan Uthmaniyah. Kerajaan Uthmaniyah ialah kerajaan Islam yang dibentuk selepas Kerajaan Abbasiyah. Kerajaan ini telah diasaskan oleh Uthman bin Ertugrul bin Sulaiman Shah. Kerajaan Turki Uthmaniyah ini telah muncul pada awal abad ke-14 dan berakhir pada awal abad ke-19, abad ke-20. Pada 1924, secara rasminya kerajaan ini telah berakhir selepas institusi khalifah ditukarkan kepada sebuah republik oleh Mustafa Kemal Atatürk. Pengasas kerajaan Turki Uthmaniyah ini ialah Uthman bin Ertugrul bin Sulaiman Shah. Beliau berasal daripada suku Qayi, iaitu sebuah kabilah Al-Rus dari kalangan orang Islam Turki yang tinggal berdekatan dengan Laut Caspian. Selama 600 tahun pemerintahan kerajaan Turki Uthmaniyah ini, kerajaan ini mempunyai seramai 36 orang sultan yang memerintah. Semasa pemerintahan Turki Uthmaniyah ini, terdapat beberapa tempat yang pernah menjadi ibu kota bagi kerajaan tersebut. Antaranya ialah Sorgut selama 56 tahun, daripada tahun 1299 Masihi hinggalah 1355 Masihi. Seterusnya ialah Bursa yang menjadi ibu kota selama 8 tahun, daripada tahun 1355 hinggalah 1363 Masihi. Selain itu, terdapat juga Irdin selama 90 tahun, daripada tahun 1963 hinggalah 1453 Masihi. Terakhir, antara yang terlama ialah Istanbul. Selepas kejatuhan Istanbul ataupun Konstantinopel pada zaman Sultan Mehmed II ataupun Sultan Muhammad Fatih, ia telah dijadikan sebagai ibu kota untuk kerajaan Turki Uthmaniyah ini selama 471 tahun, daripada tahun 1453 hinggalah 1924. Selain kegiatan perdagangan yang telah menjadi salah satu sumber kewangan kerajaan Turki Uthmaniyah, sistem wakaf juga menjadi salah satu yang menjadi sokongan untuk kewangan negara kerajaan tersebut. Antara bentuk-bentuk wakaf yang telah dibagikan ialah berbentuk keagamaan, yang kedua berbentuk pendidikan, yang ketiga berbentuk kebajikan, yang keempat wakaf yang berbentuk keperluan umum masyarakat, yang terakhir ialah berbentuk aktiviti komersial. Kerajaan Turki Uthmaniyah juga mengambil berat tentang kebajikan masyarakat. Antaranya ialah memperkasakan sistem pendidikan. Kemuncak bagi memperkasakan sistem pendidikan ini ialah terbinanya Universiti Istanbul pada 1900. Seterusnya ialah perundangan yang adil. Perundangan adil yang ini tidak mengira agama dan bangsa dalam melaksanakan hukuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Muhammad Hassan Saleh bin Cik Morat, nombor metrik 069438. Seterusnya, saya ingin menjelaskan tentang kerajaan Islam yang lain yang dapat kita bandingkan dengan kerajaan Abbasiyah. Kerajaan Islam yang lain itu ialah Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Sedikit latar belakang tentang Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka ini ialah kerajaan ini telah ditubuhkan pada tahun 1400 Masihi oleh seorang raja ataupun sultan yang berasal daripada Palembang yang bernama Parameswara. Parameswara telah datang ke Melaka selepas berundur daripada serangan kerajaan Majapahit. Kerajaan ini amat masyhur pada zamannya dengan kegiatan perdagangan di Selat Melaka. Selain itu, kerajaan ini juga menjadi sebuah tempat penyebaran agama Islam. Akan tetapi, pada tahun 1511, kerajaan ini telah diserang oleh Portugis dan mengakibatkan kerajaan ini telah jatuh pada tahun tersebut. Seterusnya, faktor yang dapat kita bandingkan dengan kerajaan Abbasiyah ialah faktor politik, ekonomi dan sosial. Faktor yang pertama iaitu faktor politik. Sistem pentadbiran kerajaan Kesultanan Melayu Melaka mengikut hierarki dan terbahagi kepada dua golongan iaitu golongan yang memerintah dan golongan yang diperintah. Golongan yang memerintah merangkumi sultan, para pembesar dan kerabat diraja. Manakala golongan yang diperintah merangkumi rakyat biasa, artisan, hamba dan lain-lain lagi. Sultan mempunyai kuasa besar dalam membuat sebarang keputusan dan menjatuhkan hukuman kepada pesalah. Kerajaan ini juga mempunyai sistem pembesar 4 lipatan. Antara jawatan yang terpenting dalam sistem pembesar 4 lipatan ini ialah bendahara, tebenggung, laksamana dan syah bandar. Faktor yang kedua iaitu faktor ekonomi. Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka telah menjadi pelabuhan import pada zaman kegemilangannya. Hal ini disebabkan Melaka terletak di tengah perjalanan di antara timur dan barat. Oleh itu, para pedagang yang datang daripada timur ataupun barat akan berhenti di Selat Melaka untuk mendapatkan bekalan ataupun berlindung daripada angin monsun. Jadi, perdagangan akan berlaku di Selat Melaka ini daripada aktiviti perdagangan ataupun penjualan dan pengutipan cukai yang dikenakan kepada para pedagang yang berlabuh di Selat Melaka. Faktor yang terakhir iaitu faktor sosial. Setelah tersebarnya ajaran Islam di dalam Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka, keadaan sosial masyarakat menjadi lebih teratur. Hal ini kerana ajaran Islam telah membawa hidayah dan telah mengajarkan gaya hidup yang lebih sihat dan stabil kepada masyarakat. Terdapat pelbagai lapisan masyarakat pada ketika itu iaitu Melayu, Cina, India, Arab dan lain-lain lagi, serta mempunyai masyarakat yang terhasil daripada perkahwinan campur di antara para pedagang dan masyarakat tempatan. Contohnya, masyarakat baba dan nyonya. Pada zaman tersebut juga telah berlaku perkembangan kesusasteraan Melayu Islam, iaitu puisi, pantun, syair dan lain-lain lagi. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.